Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar? Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam. Baik. Hari ini kita akan sambung lagi lah ya. Sambung lagi kita punya perbincangan minggu lepas. Dan Ustazah harap entum masih ingat ya perbincangan minggu lepas ya, berkait dengan kaedah terjemahan ya. Dan kita akan sambung hari ini ya. Dan sebagaimana Ustazah maklum dalam KLMS, nota memang Ustazah belum upload lagi dalam KLMS, insya-Allah. Ba'da hadzal fasl ana saufa udkhil al-mudzakkirah fi nizam KLMS. Tayyib. Boleh Ustazah mula kelas? Ya. Ya. Okey, Ustazah nak buka ni file. Okey. Ini kita punya apa? Tajuk yang minggu lepas ya. Entum nampak tak ni? Entum nampak yang Ustazah tayang ni? Okey, nampak ya. Okey. Okey. Ustazah tengok kehadiran semua tadi, Ustazah tengok dah cukup 22 orang.
Jadi kita tak payah tunggu siapa-siapa ya. 22 orang cukup hari ni. Okey, cuma Ustazah nak confirm sekali lagi. Betul kan jumlah kamu 22 orang ya? Sebagaimana minggu lepas juga ya. Cukup 22 orang. طيب في الأسبوع في الأسبوع الماضي قد درسنا أساليب الترجمة. طيب أساليب الترجمة بمعنى كائدة ترجمهان ya, كائدة ترجمهان. طيب في الأسبوع الماضي قد استهلنا الفصل بتطور الدراسات اللغوية الحديثة وأثرها في دراسات الترجمة. Minggu lepas kita mukaddimahkan kelas kita minggu lepas dengan membincangkan tentang perkembangan ya pengajian linguistik moden dan kesannya kepada pengajian terjemahan. Jadi boleh rujuk balik rakaman video minggu lepas Ustazah telah memberikan panjang lebar mukaddimah berkaitan dengan perkembangan pengajian linguistik moden dan bagaimana perkembangan yang berlaku itu telah memberi kesan yang cukup besar kepada pengajian terjemahan ya. Dan kemudian ya Ustazah ada sebut minggu lepas tentang kewujudan atau berlakunya satu ledakan dalam dunia linguistik pada kurun ke-20 ya, yang mana pada kurun ke-20 itu telah muncul barazat majalat ad-dirasah al-lughawiyah al-mutanawi'ah. Munculnya bidang yang pelbagai dalam pengajian linguistik ya. Ustazah nak ingatkan bila kita kata ad-dirasat al-lughawiyah, pengajian linguistik, kamu jangan bayang kamu hanya belajar nahwu, saraf, balaghah, adab. Itulah yang biasa pelajar bahasa dia akan sempitkan pemikiran dia sebegitu ya. Dia hanya tahu nahwu, saraf, balaghah, adab. Itulah yang dia ulang ke mana-mana. طيب لكن الدراسات اللغوية حقيقة لها مجالات واسعة جدا ولها أيضا أنواع متنوعة. Okay, sebenarnya pengajian linguistik ini dia bukan terhad pada 4 benda yang kamu tahu itu sahaja, tetapi dia sebenarnya satu bidang yang cukup luas dan dia ada kepelbagaian cabang ilmu ya, cabang ilmu. Baik. Okey, jadi minggu lepas Ustazah ceritakan kemunculan 3 bidang ilmu dalam dunia linguistik ya, iaitu ilmu lughah at-taqabuli. Ilmu lughah at-taqabuli atau bil lughatil injiliziyah contrastive linguistik ya. Ini sekitar tahun sekitar kurun ke-20. Ya, kalau kita perhatikan perkembangan kemunculan ilmu kontrastif ni, ilmu linguistik kontrastif ini, kita akan tengok kesan dia di Malaysia ya. Contohnya pada awal tahun 1970-an ya, di Universiti Awam di Malaysia ya, dia telah menghantar pelajar-pelajar untuk menyambung pengajian peringkat doktor falsafah, kebanyakannya dalam bidang kontrastif linguistik ya, kontrastif linguistik. Boleh katakan kebanyakan universiti memang menghantar pelajar dia ke luar negara untuk belajar tentang kontrastif linguistik. Taib, dalam waktu yang sama hunaka naw' akhar min majalat ad-dirasah al-lughawiyah. Ada satu lagi ya, cabang ataupun bidang dalam pengajian linguistik iaitu ilmu dalalah. Ilmu dalalah, semantik. Ya. Dan kemudian yang ketiga muncul yang latest dalam sekitar tahun 1975 iaitu satu ilmu yang agak baru iaitu kita panggil dia ilmu lughah an-nasi ataupun nama lain dia lisaniyat an-nas atau bil lughati al-injiliziyah textual linguistik. Jadi ketiga-tiga ini bukan semata-mata dia tiga ini sahaja yang muncul, malah
Dalam dunia linguistik, kita dalam bidang pengajian bahasa ada pula ilmu sosiolinguistik. Ada pula ilmu tentang psikolinguistik. Ya, macam-macam sebenarnya. So, jangan bataskan. Ya, jangan bataskan pengajian linguistik itu hanya pada nahu, soraf, balaghah, adab. Itu bukan. Itu bukan. Ya. Baik. Okey, bila tiga ilmu ini yang Ustazah sebutkan minggu lepas, ilmu lughah at-taqabuli wa ilmu dalalah wa lisaniyat an-nas, zuhur hadhihi al-anwa' al-thalathah min ad-dirasat al-lughawiyyah qad sahamat قد ساهمت في تطوير دراسات الترجمة. Kemunculan tiga ilmu itu tadi, dia secara tidak langsung dia telah menyumbang kepada berkembangnya satu lagi ilmu, iaitu dirasat at-tarjamah. Yang mana ya, sekitar 1980-an pengajian terjemahan ini dia berdiri sendiri sebagai satu disiplin ilmu. Dia berdiri sendiri sebagai satu disiplin ilmu. Sebelum ini dia tidak berdiri sendiri, ya, dia bernaung di bawah bidang pengajian falsafah. Dengan sebab itu dia tidak boleh berkembang dari segi teori dan konsep yang ada dalam dunia translation, ya. Sebab dia bernaung di bawah pengajian falsafah. Okey, apabila munculnya kontrastif linguistik, semantik, tekstual linguistik, ketiga-tiga ilmu ini dia ada perkaitan rapat sangat dengan bidang pengajian terjemahan, maka secara tidak langsung kemunculan ketiga itulah yang telah membantu pengajian terjemahan ini melonjak naik sekitar tahun 1980 di mana dia berdiri sendiri atas kaki dia sebagai satu disiplin ilmu. Okey. Apabila dia telah berdiri sendiri sebagai satu disiplin ilmu, ya, maka ya tidak peliklah ya, maka tidak peliklah ya kemudiannya itu muncullah ya muncullah ya pelbagai perbincangan dalam dunia terjemahan. Hadza bima'na ya ba'da zuhur dirasat at-tarjamah بعد أن حدثت التطور في دراسات الترجمة سوف نجد هناك تناولات واسعة في مجال الترجمة. Kita akan dapati dia akan berlaku banyaknya ya meluasnya perbincangan dalam dunia terjemahan wa hadza yuaddi ila zuhur an-nazariyat fi tarjamah, dan situasi itu telah menyebabkan munculnya teori dalam terjemahan. Okey. Bila munculnya teori dalam terjemahan, maka secara automatik maka akan muncullah kaedah terjemahan. Tanpa teori terjemahan adalah sukar untuk munculnya kaedah terjemahan. Itu beza kaedah terjemahan dengan teori terjemahan, ya. Sebab minggu lepas Ustazah ingat ada yang tanya apa beza teori dengan kaedah terjemahan. Teori ini dia satu kerangka besar. Adapun kaedah terjemahan ini dia lebih spesifik, ya. Dan lebih spesifik lagi selain daripada kaedah terjemahan, kita panggil dia prosedur. Itu kalau orang yang belajar dalam takhasus translation dia akan belajar benda itu. Tapi kamu dengan kapasiti kamu sekadar tajuk kursus kamu at-tarjamah, ustazah tidak boleh pergi secara mendalam ya. Nanti student akan tertekan sebab kamu hanya 3 jam kredit dan ustazah hanya perlu memberikan input kepada kamu dengan level diploma ya. So kalau nak belajar lagi, itu kena sambung di bidang sarjana muda bahasa Arab terjemahan ya. Baik. Okey. Ilmu terjemahan ini juga ya, dia akan ada sedikit berkaitan dengan ilmu sosiolinguistik ya. Ilmu sosiolinguistik. Begitu juga ilmu translation ini ada sedikit berkaitan dengan ilmu psikolinguistik. Maka ya kat sini kita boleh nampak bahawa sebenarnya ya ad-dirasat al-lughawiyyah
laha majalat wasi'ah. Dia sebenarnya satu bidang yang cukup luas ya. Jadi mulai hari ini Ustazah tak nak lagi pelajar bahasa Arab, terutama diploma bahasa Arab, dia sempitkan pemikiran dia apabila sebut diploma bahasa Arab, nahu, soraf, balaghah, adab. Dia pun full stop kat situ. Bukan begitu ya. Masih luas di luar sana ya. Baik. Itu kemudian minggu lepas ya, Ustazah cerita sedikit tentang ya sebelum kurun ke-20 ya, sebelum kurun ke-20 dalam bidang terjemahan secara umumnya ya, banyak berbicara tentang literal translation dengan free translation. Dia tidak melangkau lebih daripada itu. Ya, mana-mana buku pada kurun ke-20 sebelumnya, sebelum kurun 20, semua buku-buku translation akan bercerita literal translation, free translation. Itu cerita sebelum kurun 20. Ya? Baik. لكن الدراسات الحديثة في الترجمة بعد القرن العشرين الميلادي قد صاحت بأهمية تجاوزها تلك الإطارين إلى محور آخر يتحيز إما إلى المؤلف وإما إلى القارئ. Kemudian selepas kurun ke-20, pengajian terjemahan moden dia telah pun keluar dari kepompong itu, yang mana dia lebih kepada berbicara tentang keperluan keluar daripada literal translation dengan free translation. Dia nak pergi ke mana? Lebih kepada memfokuskan isu berkaitan translation ini ialah kepada nak mencapai apa dia? At-tahayyuz ilal muallif atau ilal qari. Dalam satu-satu benda yang kita terjemah itu, kita nak memberi keutamaan kepada lughah al-masdar ke ataupun kita nak memberi keutamaan kepada lughah sasaran, bahasa sasaran itu. Okey, bila berlaku benda itu, ya, bila berlaku benda itu, maka muncullah ya, muncullah nama-nama, semua ustazah cakap nama-nama kafir ni, kan? Muncullah nama-nama. طيب ظهور الخبراء في مجال الترجمة وكل هؤلاء غير المسلمين, semua mereka bukan Islam lah. Itu ya, yang kita kena faham. Maka Ustazah pun sebutlah beberapa nama minggu lepas ya. Minhum Eugene Naida, wa Newmark, wa Winnie, wa Doublenut, wa Jacobson, wa Catford. Ya, semua nama-nama Ustazah sebut. So, kamu kena hafal lah nama-nama itu lebih kurang ya. Baik. Okey. So, minggu lepas juga ya kita ambil ya satu sampel sahaja ya. Kita ambil satu sampel sahaja ya berkait dengan kaedah terjemahan, iaitu kita ambil daripada manusia, dua orang manusia ni, Vinay and Doublenut. Kita ambil tu je, kita tak ambil yang lain ya, sebab ini diploma sahaja ya. Okey. Vinay and Doublenut ini ya, lahuma asalib at-tarjamah. Mereka mengutarakan 7 kaedah terjemahan. Ya, 7 kaedah. Jadi Ustazah nak tunjuk kat sini ya. Tunjuk kat sini, inilah dia kaedah yang dibicarakan oleh Vinay and Doublenut. Yang mana ya, dia bahagikan terjemahan itu kepada dua dulu. Ya, mula-mula dia bahagikan terjemahan kepada 2 kaedah ya, iaitu satunya terjemahan formal, yang keduanya terjemahan dinamik ya. Okey. Di bawah terjemahan formal itu adanya pinjaman, kaedah pinjaman, ada kaedah peniruan, ada kaedah penggantian. Okey, terjemahan dinamik pula dia ada kaedah transposisi, modulasi, persamaan dan penyesuaian. Jadi minggu lepas Ustazah telah bicarakan ya, fi al-usbu' al-madi qad naqashna al-qa'idah al-ula ala wahia al-iqtirad, pinjaman. Itu yang telah kita
bincang. So Ustazah harap kamu dah faham ya. Cuma Ustazah ulang tayang sekali lagi. Dalam dunia translation bukan 7 ini sahaja yang ada, malah berpuluh-puluh kaedah terjemahan yang tidak mampu untuk kamu explore dalam kelas yang hanya 14 minggu. So kita hanya ambil 7 ini sahaja ya. Baik. Jadi minggu lepas ya Ustazah dah pun bincang tentang al-iqtirad, pinjaman. Cuma yang menjadi masalah kepada kamu ialah dari segi istilah. Ya, istilah. Sebab dalam bahasa Inggeris, Vinay and Double Note, sebab dia tulis buku dia itu dalam bahasa Perancis. Ya, bahasa Perancis. Kemudian diterjemahkan buku dia itu ke dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, dia guna istilah borrowing. Borrowing. Kita orang Melayu panggil pinjaman. Tapi bila kita belajar subjek ni dalam bahasa Arab, sebab itu salah satu daripada prasyarat yang mana pelajar diploma bahasa Arab dia mesti belajar dalam kaedah dua bahasa Arab dan Melayu. Macam kebanyakan nota semua kita akan buat dalam bahasa Arab. Jadi bila kita pindahkan istilah borrowing tu tadi ataupun pinjaman dalam bahasa Melayu, maka dalam buku Arab dia memberi dua istilah kepada borrowing. So student akan pening kat situ nak hafal istilah itu pun bermakna talib saufa yuwajih mushkilah. Nak ingat benda itu. Okey. Arab dia guna apa untuk borrowing? Al-iqtirad ataupun istilah lain ad-dakhil. Ya, ad-dakhil. Jadi habis dah perbincangan kita minggu lepas pasal al-iqtirad ini ya, pinjaman ini ya. Okey. Jadi yang kedua, al-yawm saufa nuwasil bil-qa'idah al-thaniyah. Okey. Boleh nampak tak nota Ustazah ni? Nampak. Okey. Ya. Okey, tayyib. Yang kedua ini, ya, dan yang kedua ini ada masalah dari segi istilah ya. Vinay and Double Note asalnya dia namakan istilah ataupun kaedah kedua ini calc. 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 Nak sebut pun belik lidah kita kan, calc. Okey. Dalam setengah buku yang lain dia memberikan definisi calc ini maksudnya loan translation. Ataupun ada istilah lain bagi dia true translation. Ada 4 dah tu. Dah bahasa Melayu kita pula terjemah kaedah ini namanya peniruan. Peniruan. Ya. Baik, bila pergi ke buku bahasa Arab, Arab guna dua istilah. Itu yang buat kita jadi pening lalat. Ya. Bukan kamu pening, Ustazah pun mabuk jadi tengok istilah ni banyak. Ya. Arab kata apa? Peniruan ataupun calc ini dia kata al-muhakat. Ataupun dia guna istilah lain juga an-nasakh. Begitu ya. Okey, baik. Tapi dalam nota Ustazah guna al-muhakat, satu istilah supaya pelajar terfokus ya. Baik, tayyib. Kita tengok dulu apa definisi al-muhakat. Ya. Yuqsadu bil muhakat tarjamah at-tarakib al-lughawiyyah kalimah bi kalimah min al-lughatil masdar ila al-lughatil hadaf. Itu definisi dia. Calc ini ataupun loan translation ini ataupun peniruan ini ataupun al-muhakat fil lughatil arabiyyah bima'na tarjamatu at-tarakib al-lughawiyyah kalimah bikalimah minal lughatil masdar ila lughatil hadaf. Menterjemah frasa-frasa linguistik. Dia tak kata jumlah ya, dia kata at-tarakib. Kena faham kat situ. Menterjemah frasa-frasa linguistik secara macam mana kalimah bikalimah. Perkataan demi perkataan minal lughatil masdar daripada bahasa sumber ila lughatil hadaf kepada bahasa sasar. Contoh, ya. Kita orang Melayu kata bulan madu. Bulan madu. Bila kita terjemahkan bulan madu, dia akan jadi syahrul asal. Maka kat situ kita akan nampak tarkib bulan madu
telah diterjemah secara kalimah bikalimah. Bulan, syah, madu, al-asal. So dia jadi idafah kat situ ya. Baik. Wa yu'arif Wills, ini ada satu makhluk, satu hamba Allah ni, nama dia Wills. Dia memberi definisi kepada al-muhakat ataupun kat ataupun peniruan ini. Dia kata apa? Bi'annaha tarjamah iqtiradiyah. Dia kata kat ini, peniruan ini sebenarnya ialah loan translation, dia kata. Itu pandangan dia. Maka muncullah istilah loan translation untuk sama maksud dengan cult. Asalnya istilah yang digunakan oleh Vinay and Doublenet. Amma niomat fayusamma al-muhakat at-tarjamah ad-dakhilah. Mari orang lain pula niomat ini, seorang lagi mari hamba Allah ni, dia kata apa? Cult itu maksudnya ialah true translation ataupun dalam bahasa Arabnya ialah at-tarjamah ad-dakhilah. Okey, baik. وبعض الباحثين يعدون المحاكاة شكلا من أشكال الاقتراض. Dan sebahagian penyelidik dalam dunia translation menganggap cult ini ataupun peniruan ini syaklan min ashkal al-iqtirad. Dia kata bentuk dia lebih kurang bentuk borrowing juga, yang first itu yang kita belajar minggu lepas ya. Dia kata nak seakanlah, dia kata lebih kurang nak sama. Nak sama tapi lain sikit, begitu ya. Baik. Fa idza kana al-iqtirad يعني بنقل الألفاظ الأجنبية, ya, dia kata jika sekiranya borrowing itu ya adalah berkait dengan memindahkan lafaz-lafaz asing al-jadidah naqlan sautiyan, yang mana kita pindahkan itu dari sudut bunyi. Kan yang minggu lepas kita dah belajar kan, contohnya as-salah dimelayukan jadi solat, al-muamalah dimelayukan dari sudut bunyinya, kita pindahkan bunyi, so dia jadi muamalat kan. Okey, fa innal muhakat ta'ni bi naqli at-ta'abir was-siyagh at-tarkibiyah. Adapun muhakat ini, cult ini, peniruan ini, dia adalah berkait dengan apa? Naqli at-ta'abir was-siyagh at-tarkibiyah. Memindahkan frasa-frasa dan gaya-gaya bahasa yang tersusun. Wal farqu bainahuma anna al-muhakat la tanqul naqlan sautiyan. Cuma bezanya muhakat ini ataupun cult ini ataupun peniruan ini dalam bahasa Melayunya, dia tidak memindahkan bunyi. Walakinnaha tutarjam kalimah bikalimah. Tapi dia terjemah secara kalimah-kalimah. Jadi kita boleh tengok tadi contoh ya, Ustazah dah tunjuk tadi. Bulan madu, bila terjemah Arab dia akan jadi Syahrul al-Asal. Baik. Ustazah ambil contoh ini untuk memudahkan faham apa beza al-iqtirad, ya, kaedah yang pertama yang kita belajar minggu lepas dengan yang kedua sekarang ini al-muhakat, ya. Baik. Kita ambil contoh perkataan UNESCO, ya, UNESCO, ya. Ini satu entiti antarabangsa, ya. Kalau di kuis kan ada ISESCO kan, ya. ISESCO itu adalah satu entiti antarabangsa. UNESCO ni satu entiti lain ya. Okey. Kita ambil contoh perkataan UNESCO. UNESCO al-mukhtasarah min al-ibarah the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Itulah singkatan ya. UNESCO itu maksud ya. Yang panjangnya UNESCO itulah yang panjangnya ya. Baik. Perkataan UNESCO ini ya, kita boleh terjemahkan dia dengan cara borrowing. UNESCO dia akan jadi dalam Arabnya apa? Yumkinu tarjamatuha tarjamah iqtiradiyah fanaqul UNESCO. Kita ubah aja, bunyi masih sama UNESCO tapi ejaannya dalam bahasa Arab. Baik.
وفي الوقت نفسه نستطيع أيضا ترجمتها بالمحاكاة. UNESCO ini kita boleh terjemahkan dia dengan kaedah muhakat, peniruan. Macam mana? Ya? Maka kita akan terjemah dia, kita akan kata Munazzamah Al-Umam Al-Muttahidah Litarbiyah Wal-Ilmi Wal-Thaqafah. Kita terjemah dia harfi-harfi. The United Nation. United Nation itu bila terjemah harfi dia akan jadi Al-Umam Al-Muttahidah. Education maknanya tarbiyah. Scientific maknanya al-ilmu. Cultural maknanya al-thaqafah. Organization maknanya munazzamah. So kita terjemah secara muhakat, maka kita terjemah secara harfi. Ya, okey. Ustazah sengaja buat ya dalam bentuk tabel macam ni supaya kamu mudah nampak Bila kita terjemah, kita mesti ada buat sedikit pengubahsuaian untuk betul dari sudut nahu dia. Ya. Okay. Kalaulah ustazah terjemah tadi secara kalimah bikalimah, the tak boleh terjemah sebab dalam bahasa Arab dia tidak ada satu partikel yang boleh mewakili the. Ya. United Nation. United Al-Muttahidah. Nations Al-Umam. Education At-Tarbiyah. Ya. Scientific Al-Ilm. And bolehlah kita letak kat situ wa, kan? Huruf wa. Taib. Al-Thaqafah Cultural. Organization Munazzamah. Bila kita dah terjemah harfi macam tu, tak boleh kekal sebegitu. Kita kena cantumkan dia supaya nahu dia betul. Maka bila kita susun balik, dia akan jadi Munazzamah Al-Umam Al-Muttahidah Litarbiyah Wal-Ilmi Wal-Thaqafah. Maka itulah dia kaedah Al-Muhakat. Ya, baik. Okey, kemudian pandangan Wells pula ya. Dia kata apa? والمحاكاة عند ويلز مقتصرة على الأسماء المركبة. Pada pandangan Wells dia kata kal ini, al-muhakat ini dia terbatas kepada nama-nama yang terangkum, yang tercantum, singkatan sesuatu nama, ya. التي غالبا ما يقبلها قراء اللغة الهدف بعد فترة من الزمان سواء برضا أو أم على مضض. Yang mana singkatan nama itu tadi, UNESCO itu tadi ya, yang boleh diterjemah dengan cara muhakat ataupun secara borrowing itu tadi ya, biasanya ialah pembaca sasar. Contohnya pembaca sasar bahasa itu dia boleh menerima penterjemahan secara muhakat ini selepas melalui tempoh tertentu, ya, ataupun dia terima benda itu selepas berlalunya masa. Sama ada dia terima ke tak terima, dia akan jadi kena diterima, kena paksa terima, ya. Begitu. فالمحاكاة من هذا المنطلق لا تتجاوز حدود المصطلحات أو المفاهيم المصطلحية. Maka kaedah kedua ini iaitu al-muhakat ini ataupun peniruan ini, ya, dia tidak melewati batasan istilah-istilah ataupun konsep sesuatu istilah. Dia akan terbatas pada menterjemah singkatan-singkatan istilah itu, ya. Baik, yatakhizu Newmark mauqif Wells nafsahu. Newmark ini dia sependapat dengan Wells, ya. في جعل المحاكاة قاصرة على الترجمة الحرفية. Yang mana ya, Newmark kata peniruan ini ataupun kaedah al-muhakat ini dia hanya terbatas kepada terjemahan secara harfiah lil mutalazimat asy-syai'ah wa li asma' al-munazzamat. Bagi penggunaan yang dah pun biasa diguna pakai oleh orang ataupun bagi nama sesuatu institusi. Gitu.
Maknanya kaedah kedua ini al-muhakat kebiasaannya diguna ya untuk menterjemah asma al-munazzamat, nama-nama institusi, nama-nama jabatan. Begitu ya. Lakin yuakkidu ala wujub isti'mal al-muhakat. Dalam waktu yang sama dia kata, Newmark ini punya pandangan ya, dia kata wajib mengguna kaedah muhakat ini ya. حينما تكون المصطلحات معترفا بها مسبقا فقط. Bila istilah itu telah pun dikenali oleh masyarakat, maka dia dianggap boleh diterima. Macam tadilah Munazzamah Al-Umam Al-Muttahidah Litarbiyah Wal-Ilmi Wathaqafah. Istilah itu yang terdiri daripada lebih kurang 6 patah perkataan iaitu Munazzamah Al-Umam Al-Muttahidah Litarbiyah Wal-Ilmi Wathaqafah. Ya, dia sudah pun boleh diguna pakai seolah wajib diterjemahkan sebegitu, tak boleh diterjemah macam lain ya. ولا يمكن استعمال المحاكاة مع الهيئات والمنظمة المحلية غير المعروفة على المستوى العالمي. Tetapi pada pandangan Newmark tak boleh kita guna kaedah al-muhakat ini kepada badan-badan ataupun institusi-institusi bersifat tempatan yang bukan antarabangsa yang tidak dikenali di dunia antarabangsa. Contohnya tak boleh terjemah ni tabung haji ni. Kita tak boleh terjemah dia dengan kaedah muhakat. Tak boleh sama sekali terjemah dengan kaedah peniruan. Kenapa? Dia ada implikasi makna. Okay. Cuba entong fokus pada perkataan tabung haji. Okay, tabung haji. Okay. فاستعمال المحاكاة بالقول صندوق الحج. Okay. Bila kita terjemahkan dengan kaedah muhakat, ya, dia akan jadi macam ni. Sonduk al-hajj. Tabung maknanya sonduk. Haji maknanya al-hajj. Jika kita terjemah dengan kaedah ini, yang mana Newmark kata tak boleh terjemah ni. Sebab tabung haji itu bukannya satu badan antarabangsa yang dikenali oleh orang. Newmark kata tak boleh. So, kalau kita terjemah tabung haji ke bahasa Arab, sonduk al-hajj. Apa akan jadi? Kenapa salah? Yufdi ilal ma'na al-khati. Akan menyebabkan makna itu tak betul. Nazaran li'anna ma fuhima minha anna as-sanduk khas li musa'adah al-masakin li ada'il hajj. Sebab pada tasawur orang Arab, bila awak terjemahkan tabung haji kepada sonduk al-hajj, maknanya yang dia bayangkan itu ialah satu tabung yang mana tabung itu adalah untuk bantu orang miskin buat haji. Bukannya dicarum oleh orang, tapi orang kaya yang bagi duit, orang miskin boleh tunai haji melalui duit tabung haji. Sedangkan meaning tabung haji lain. Tabung haji ini kita menabung. Malah yang menabung dalam tabung haji boleh katakan 30% pun orang kaya, kan? Bukannya semua orang miskin. Maka kat situ dari segi tasawur, sudut pandang orang Arab sudah salah bila kita terjemah dengan kaedah muhakat iaitu sonduk al-hajj. Jadi kalau salah, dah tu nak terjemah macam mana ya Ustazah? Fatarjamatu sahihatu hiya sonduk al-hujjaj. Beza tu. Al-hajj lain, al-hujjaj lain. Fatarjamah as-sahihah untuk tabung haji ialah sonduk al-hujjaj. Tak boleh lagi guna tadi sonduk al-hajj. Kalau terjemah sonduk al-hajj mana itu kaedah muhakat. Newmark kata salah. Tak boleh guna muhakat sebab tabung haji ini bukannya satu entiti yang bersifat antarabangsa seperti UNESCO tadi. Tak boleh ya. Baik, bila awak terjemah sonduk al-hujjaj untuk mewakili tabung haji, maknanya kita guna kaedah apa itu? Nasta'mil uslub al-ibdal.
Apa uslub al-istibdal ni? Transposisi. Yang kita akan belajar lepas ni ya. Transposisi. Saufa nunaqish an hadzal uslub fima ba'. Kita akan bincang uslub ibdal ini kemudian. Tapi dah boleh faham lah maknanya tabung haji. La nastati an naqul sanduk al-hajj. Bal as-sahih wa sanduk al-hujjaj. Kalau sanduk al-hajj itu maknanya awak terjemah dia secara al-muhakat, peniruan. Salah tak boleh. Yang betulnya sanduk al-hujjaj maknanya kat situ kaedah apa? Uslub al-ibdal, transposisi. Ya, baik. Okey. على الرغم من أن بعض الباحثين قصروا أسلوب المحاكاة على ترجمة المصطلحات والمفاهيم وأسماء المنظمات فإن المحاكاة في حقيقة الأمر يمكن أن تشمل مختلف التراكيب التعبيرية. Walaupun pandangan pakar-pakar dalam bidang translation kata kebiasaannya uslub al-muhakat ini, kaedah terjemahan peniruan ini hanyalah terfokus, hanyalah terpakai untuk menterjemah istilah-istilah dan konsep-konsep ataupun nama-nama institusi yang di peringkat antarabangsa. Namun demikian, kaedah ini sebenarnya boleh kita aplikasikan juga dalam menterjemah at-tarakib at-ta'biriyah al-mu'ayyanah. Contohnya ni, Bismillahi. Kita orang Melayu terjemah dengan nama Allah. Itu kan kita terjemah dengan kaedah peniruan. Peniruan apa maksud dia terjemah harfi? Ya, kalimah bika limah. Tarjamah kalimah bika limah. Contoh lain, la ilaha illallah. Kita terjemah dengan tiada Tuhan melainkan Allah. Itu maknanya kita terjemah dengan kaedah al-muhakat, peniruan. Okey, jangan lupa al-muhakat maknanya kat sini tarjamah kalimah bika limah, ya. Okey, begitu juga contoh lain, ya. Contoh lain, al-hubbu a'ma, cinta itu buta. Al-hubbu a'ma itu kita terjemah dengan kaedah al-muhakat iaitu terjemah kalimah bikalimah. Begitu juga istilah nihayah al-usbu', kita terjemah dia hujung minggu, ya. So itulah dia kaedah yang kedua. Sekarang kita masuk kepada kaedah yang ketiga iaitu at-tarjamah al-harfiyah. Okey. Winnie and Double Nut dia kata literal, ya. Bila kita terjemah ke Melayu kita kata harfiah ataupun setengah buku dia guna istilah penggantian. Pening pula kita nak faham, ya. Penggantian. Sama, penggantian harfiah, literal maknanya terjemah harfiah. Ada beza tak Ustazah harfiah dengan tadi yang mula-mula yang sebelum tadi kalimah bikalimah? Ada beza, ya. Kalimah bikalimah lain, terjemah harfiah lain. So kamu kena faham, ya. Terjemah harfiah ini tak sama dengan terjemah kalimah bikalimah, ya. Baik. Sekarang kita nak mengenali apa dia at-tarjamah al-harfiyah. Baik. Ini kaedah translation yang ketiga. Boleh Ustazah teruskan lecturing ke kamu dah tidur? Boleh Ustazah. Boleh, ya? Okey. Ya, Ustazah. Fokus, ya. Fokus sebab nanti akan ada amali terjemahan 1, akan ada kuis 2, ada lagi amali terjemahan 2. Banyak lagi kan? Ada ujian lagi, so kena fokus. Ya, soalan periksa, soalan ujian, soalan kuis, soalan amali terjemahan, semua diambil daripada nota. Cuma kamu kena faham nota itu. Baik. Yuqsadu bitarjamatil harfiyah إيجاد مكافآت لغوية لجميع الكلمات الواردة في النص الأصلي وإعادة صياغتها مع مراعاة الأبنية النحوية للغة الهدف.
Apa maksud dia? Okey. Mewujudkan, mengadakan kesepadanan linguistik, ijad mukafaat lughawiyah, mewujudkan, mengadakan, ya, kesepadanan linguistik bagi semua perkataan yang ada dalam teks asal. Semua yang ada pada teks asal itu, semua perkataan yang ada dalam teks asal itu, kita kena wujudkan kesepadanan makna secara linguistik. Kemudian apa? Wa i'adatu siyaghatiha. Kemudian kena susun balik dia punya perkataan itu ma'a mura'at al-abniyati nahwiyati lil-lughatil hadaf. Kenapa kena susun semula? Untuk meraihkan binaan grammar yang ada dalam bahasa sasaran. Maka beza dengan yang tadi, yang kalimah bi kalimah. Wal farqu baina tarjamatil harfiyah wa tarjamatil muhakat. Apa dia beza dia? Annal muhakat tarjamah kalimah bi kalimah. Yang tadi, yang nombor 2 tadi, terjemah kalimah bi kalimah. Wa takun ala mustawal ibarat al-qasirah. Dan muhakat itu tadi, selain daripada dia terjemah kalimah demi kalimah, dia juga adalah terpakai untuk level mana? Mustawa al-ibarat al-qasirah. Yang mana dia punya perkataan tak banyak. Dia mungkin 2 patah perkataan, 3 patah perkataan. Itu biasa kita terjemah guna muhakat ataupun terjemah kalimah bi kalimah. Berbeza dengan terjemah harfiah. Dia bukannya level mustawa al-ibarat, tapi dia mustawa al-jumlah. Ya. Baik. Inna akthar ma yumayyiz at-tarjamah al-harfiyah أنها تسمح ya أنها تسمح بظهور صور مختلفة للترجمة. Dia kata mungkin ciri yang membezakan terjemah harfiah ini ialah terjemah harfiah ini dia mengizinkan berlakunya sedikit perbezaan. Ya, contohlah ya. Begitu. Okey. Ini contoh-contoh terjemah harfiah. Sebab ya dia kata kat sini inna akthar ma yumayyiz at-tarjamah al-harfiyyah annaha tasmah bi zuhur suwar mukhtalifah li tarjamah. Terjemah harfiah ini dia agak luas sikit sudut pandang dia, yang mana dia mengizinkan berlakunya kepelbagaian bentuk terjemahan asalkan benda itu disusun semula. Ayat itu disusun semula. Okey, Ustazah ambil contoh yang ni. Yang kita nak terjemah ayat ini. Beliau bekerja di rumahnya sekarang. Okey. Beliau bekerja di rumahnya sekarang. Yumkinu tarjamatuha harfiyan. Kita boleh terjemah harfi ayat ini. Beliau, huwa mungkin ya. Ya'mal, bekerja. Di rumah, ada kepelbagaian pilihan. Sebab rumah, bila awak buka kamus, manzil rumah, baitun rumah, as-sakan pun rumah. Kan sudah ada khiyarat mukhtalifah lil alfaz kan. Okey, maknanya kat situ terjemah harfiahnya ialah yumkinu tarjamatuha harfiyan fi suwar mukhtalifah ila al-arabiyah. Ayat Melayu ini tadi, ya, beliau bekerja di rumah sekarang, boleh diterjemah secara harfiah tetapi dengan kepelbagaian bentuk. Macam mana pelbagaian bentuk? Ustazah saja turun satu-satu supaya kamu tak terganggu. Okey. Pertama boleh terjemah macam ni secara harfi. Huwa ya'malu fi baitihi al-an. Terjemah harfi. Ya, huwa ya'malu fi baitihi al-an. Okey, boleh terjemah lain. Huwa ya'malu al-an
fi baitihi. Betul juga walaupun tak sama bentuknya itu. Kan? Ini didahulukan al-an, fi baitihi kan duduknya kemudian. Kedua-dua betul. Kedua-dua harfi, kedua-dua terjemah harfi. Ya, okey. Boleh terjemah harfi lagi. Huwa fi baitihi al-an ya'mal. Kan betul juga dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab dia satu bahasa yang fleksibel, murunah. Al-lughah al-arabiyyah tattasimu bi al-murunah. Bahasa Arab ini dia bersifat apa? Dia fleksibel. Boleh disusun atur dengan macam-macam tapi meaningnya sama. Berbeza dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak boleh begitu. Di bahasa Melayu kalau ustazah tukar ayat itu, di rumahnya sekarang beliau bekerja. Confirm orang bahasa Melayu marah, ustazah ini sengit ya. Salah itu bahasa Melayunya. Tak boleh bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab boleh ya. Baik. Boleh lagi cara lain. Huwa fi baitihi ya'mal al-an. Terjemah harfiah masih tetap betul walaupun dah 4 dah ayat tu 4 bentuk ayat tapi keempat-empatnya betul. Keempat-empatnya terjemah harfiah. Masih ada lagi. Huwa al-an ya'mal fi baitihi. Meaning sama dengan ayat Melayu tadi yang satu ayat sahaja. Masih boleh terjemah lain lagi. Huwa al-an fi baitihi ya'mal. Sudah ada berapa? 6 bentuk. Sedangkan bahasa Melayu hanya ada satu bentuk. Beliau bekerja di rumah sekarang. Tapi bila terjemah Arab, tengok dah ada 6 bentuk. Sebab itu translation, dia bukan macam matematik, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tak, bukan begitu translation ya. Okay, ada lagi. Al-an huwa ya'mal fi baitihi. Susun aja tu. Susun sahaja yang menentukan dia mempunyai kepelbagaian bentuk. Walaupun susun tak sama, meaningnya mewakili beliau bekerja di rumahnya sekarang. Nampak? Al-an huwa fi baitihi ya'mal. Betul juga. Dah itu ustazah berapa banyak. Tengoklah kat bawah itu berapa banyak kan. Tu lagi ada. Semua betul. Okey. Baik. Wa kadzalika al-ibarah al-malayuwiyah. Beliau tinggal di rumah. Yumkinu tarjamatuha harfiyan fi suwar mukhtalifah ila al-arabiyyah. Begitu juga ayat yang ni. Ya. Bila kita terjemah ke bahasa Arab, dia boleh datang dalam kepelbagaian bentuk asalkan dianya terjemah harfiah. Huwa yaskunu fil bait. Terjemah harfiah betul. Boleh nak kata huwa yaskunu fil manzil. Masih betul sebab dalam bahasa Arab, rumah ada 2 patah perkataan mewakili rumah. Al-bait, al-manzil. Masih boleh. Huwa yaskunu fid dar. Masih betul. Tiada masalah terjemah harfiah. Huwa yaskunu fil maskan. Maskan masih lagi maksud rumah. Ad-dar masih lagi maksud rumah. So, itu maksud terjemah harfiah. Ya. Wa ala hadzal asas yumkinu lil mutarjim i'timad ala tarjamatil harfiyah طالما أن بإمكانها تقديم ترجمة مرضية ونص مقبول لا يتعارض مع نظم اللغة الهدف وأساليبها. Dia kata apa? Di atas dasar inilah translator boleh menggunakan terjemah harfiah selama mana terjemahan itu diterima pakai oleh masyarakat bahasa Sasa, selama mana dianya adalah satu teks yang dianggap makbul, yang tidak menyalahi susunan bahasa Sasa dan gaya bahasa Sasa. Ya, itulah dia terjemah harfiah. Ya, baik. Okey, kita pindah kepada yang keempat.
transposisi. Ni tadi kan yang Ustazah dah sebut tadi pasal tabung haji, tak boleh terjemah sonduk al-hajj, tapi yang betulnya sonduk al-hujjaj. Ini kaedah transposisi. Bahasa Arabnya kata al-ibdal awit tahwir, ya. Baik. Boleh Ustazah teruskan? Ke kamu dah tidur? Boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Okey. Kamu dengar Ustazah punya lecturing sambil meniarap, sambil menelentang, sambil makan boleh kan? Yang tak bolehnya Ustazah. Ya, kalau Ustazah makan nak cakapnya tak boleh. Kalau menelentang sekali lagi tergolek kan? Kamu tak apa. Okey? Baik. Kamu nak makan ke nak minum ke Ustazah tak nampak Baik. Transposisi. Al-ibdal. Atau at-tahwir. Maksud dia apa? Istibdal juz minal khitab bi juz'in akhar. Kita ganti. Menukar. Ambil alih. Apa lagi istilah yang munasabah? Tukar, ganti, ambil alih, pindah. Ya. Sebahagian daripada tutur dalam teks itu dengan sebahagian yang lain duna an yughayyir dhalika minal ma'nal 'am, tanpa mengubah makna umum lidzalikal khitab bagi teks itu, bagi wacana itu. Wal ibdal fi hadhihi al hala, transposisi dalam kondisi ini tadi, yakun dia macam mana? Bainal fi'at an-nahwiyah likila al-lughataini. Okay, biasanya transposisi ini dia adalah satu kaedah yang boleh digunakan yang melibatkan antara dua kumpulan ataupun dua kelompok nahu bagi kedua-dua bahasa sumber dan bahasa sasar. Okey. Ustazah bagi contoh tabung haji. Nutarjimuha ila sonduk al-hujjaj. Ai istibdal al-lafz al-hajj. Sepatutnya haji tu kalau terjemah harfi al-hajj. Tapi istibdal. Nastabdil lafz al-hajj bil lafz al-hujjaj. Kita ganti, kita tukar, kita pindah. Ya? Kita cabut buang, kita bubuh yang lain. Al-hajj kita buang, kita ambil al-hujjaj. Itu kita ganti, tukar. Transposisi mari kita susun semula. Ya? Lianna isti'mal al-muhakat, kerana penggunaan kaedah peniruan iaitu sonduk al-hajj yufdi ilal ma'na al-khati. Sebab dia menyebabkan makna itu tak betul pada sudut pandang orang Arab. Lianna ma fuhima minha anna as-sanduk khas li musa'adah al-masakin. Kerana pada orang Arab, pada dia, dimensi dia, pada semantik dia, bila kita kata sonduk al-hajj itu maknanya satu tabung dan tabung itu untuk orang miskin. Maka sudah tak sama dengan spirit yang ada pada tabung haji. Tabung haji ini kebanyakannya orang kaya. Ya? Begitu. Baik. Tayyib. Ya? Mana pula dia pergi? Bergerak pula. Okey. Okey. Ustazah pernah bagi contoh hari tu ni. Guru besar. Guru besar. Kalau kamu terjemah secara muhakat, kalimah bi kalimah, kamu akan cakap al-muallim al-kabir. Al-muallim guru besar, al-kabir terjemah kalimah bi kalimahnya betul. Tetapi meaningnya tak betul. Hadhihi tarjamah tufdi ila al-ma'na al-khati. Terjemahan sebegini salah. Maknanya ya. Nazaran lianna ma fuhima. Siapa yang bising tu boleh tutup tak mikrofon? Siapa yang tak tutup mikrofon? Siapa on? Syahmi. Syahmi tolong offkan mikrofon. Syahmi? Syahmi, dia dengar ke tak? Confirm ni tidur ni kan?
Confirm tidur kan. Okey, tayyib. Dah mengganggu ya, mengganggu kawan-kawan yang lain. Baik. Bila antum terjemahkan guru besar kepada al-muallim al-kabir, dari segi makna tak betul, tak tepat. Li'anna ma fuhima minha annal muallim sinnuhu kabir. Sebab pada sudut pandang orang Arab, bila awak kata al-muallim al-kabir, maknanya guru tu guru mana usianya dah tua. Makna guru tua. Kan? Bukan lagi makna guru besar. لذلك لابد أن نترجمها باستبدال اللفظ المعلم الكبير باللفظ المدير. Maka berlakulah kat situ kaedah transposisi. Ya? Baik. Tayyib. Contoh yang lain. Dilarang merokok. Itu kaedah transposisi. Dilarang masuk. Bila diterjemah ke Arab, orang Arab kata mamnu' at-tadkhin, maka itu kaedahnya kaedah transposisi. Ya, sebab kalau awak terjemah secara kalimah bi kalimah, ya, bila awak terjemah kalimah bi kalimah, dia tak boleh kata mamnu' at-tadkhin. Sebab dilarang itu dia hadir dalam keadaan bina majhul. Kalau nak kira secara kalimah bi kalimah, kamu kena kata yumna'. Yumna' at-tadkhin. Yumna' ad-dukhul. Tetapi bila diterjemah dengan kaedah transposisi, dia jadi mamnu' at-tadkhin. Mamnu' ad-dukhul. Tidak ada lagi dah bina majhul dalam bahasa Arab. Kita tak kata yumna'. Ya, maka kat situ kita istibdal. Makna istibdal apa? Istibdal al-lafz yumna' bil lafzi mamnu'. Itu yang berlaku ya. Begitu juga yang ni. Selepas dia mati. Kalau nak kirakan betul-betul selepas dia mati ba'da an yamut. Kena kata begitu. Tetapi kita boleh juga guna kaedah transposisi. Kita kata ba'da mautihi. Ya. Begitu. Ini satu lagi. Ambil perhatian betul-betul yang ni ya. Okey, dalam bahasa Melayu kan kalau kita naik kapal terbang ke apa kan, adalah istilah ini. Kamu akan jumpa sama ada dia buat announcement guna ayat ini ataupun kat mana-mana kamu akan nampak dia tampal ya. Para penumpang sila pergi ke pintu berlepas. Itu bahasa Melayu. Para penumpang sila pergi ke pintu berlepas. Okey. Kat situ perasan tak? Bila kita kata sila pergi, maknanya kat situ dalam bahasa Melayu dia menggunakan sirah al-amr. Gaya bahasa suruh. Sila pergi, sila makan, sila minum. Sila, kan itu maknanya bahasa Melayu kat sini dia menggunakan sirah al-amr. Gaya bahasa suruh. Tetapi bila kita nak terjemah ke bahasa Arab, kita tak boleh kekalkan sirah amar. Sebab apa? Sebab dalam dunia translation, dalam dimensi orang Arab, ya, dalam bisnes dia tak boleh guna sirah amar. Dalam bisnes Arab dia tak boleh guna sirah amar. Kalau guna sirah amar itu maknanya macam paksa, kurang ajar, kurang asam, kurang sopan. Maka Arab diubah macam mana? Kita guna kaedah transposisi. Ar-raja'u minar rukab at-tawajjuh ila bawabah al-mughadarah. Tak guna sama sekali fi'il amar dalam translation Arabic ini. Ar-raja' minar rukab at-tawajjuh. Kita guna masdar, kita tak guna fi'il amar. Ya. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat Arab dia mengelak daripada menggunakan sirah amar apabila melibatkan perkhidmatan.
Begitu. Apabila melibatkan benda yang bersifat komersial. Nahnu naqul bihadzal uslub. Okay, kita guna gaya bahasa ini iaitu ar-raja' min ar-rukab at-tawajjuh ila bawabah al-mughadarah. Kita guna ni istilah gaya bahasa sedemikian, maknanya kita guna transposisi. Transposisi macam mana? Sebab kita tak terjemah kalimah berkalimah, sila pergi. Kan itu sirah amar ya. عند تجنب صيغة الأمر عند التحدث مع الجماهير خاصة في مجال تقديم الخدمات التجارية. Untuk mengelak daripada guna sirah amar ketika berbicara kepada khalayak, khususnya apabila dia melibatkan perkhidmatan. Ya, kalau nak kirakan terjemah yang secara kalimah bikalimah, ya, ataupun kalimah secara terjemah secara harfiah, kita boleh terjemah macam ni. Ayyuhar rukab tawajjahu. Itu fi'il amar. Tawajjahu. Itu suruhlah tu. Tapi tak boleh. Kalau guna juga, boleh betul dari segi terjemah harfiah, betul. Tetapi dari segi sosiolinguistik Arab, dia akan menjadi kurang sopan. Maka sebab itu, dalam kebanyakan perkhidmatan yang melibatkan komersial, dia akan guna transposisi. Kaedah transposisi. Ya, baik. Perhatian betul-betul yang ni ya. Baik. Okey, kita pindah kepada kaedah yang kelima. Kita ada 7 saja ya. Ni yang kelima. Masih baki 5, 6, 7. InsyaAllah 15 minit kita akan habis kelas kita. Tayyib. Al-Qa'idah Al-Khamisah. Modulasi. Modulation. Bahasa Arab ada dua istilah. At-tatwi' ataupun at-takyif. At-tatwi' ataupun at-takyif. Ya. Baik. Apa maksudnya modulasi ni? Berbeza dengan transposisi tadi yang keempat. Ya. إحداث تنويع في طرق إيصال البلاغ. Apa tu? إحداث تنويع في طرق إيصال البلاغ. Okey. Mewujudkan satu kepelbagaian ya dalam kaedah menyampaikan mesej. Bila boleh guna modulasi? Wadzalika indama tu'jiz at-tarjamah al-harfiyah. Boleh guna kaedah modulasi ini apabila tak boleh guna terjemah harfiah atau at-tarjamah al-ibdali ataupun tak boleh guna kaedah transposisi an naqlil ma'na al-murad. Apabila tak boleh guna terjemah harfiah, apabila tak boleh guna terjemah transposisi ataupun dia panggil istilah al-ibdal tadi, maka kena pindah kepada kaedah kelima ini iaitu modulasi, iaitu ihdath tanwi' fi turuq isal al-balagh. Mengadakan, mewujudkan, mengaktifkan kepelbagaian dalam menyampaikan, dalam kaedah menyampaikan mesej. Okey. Aw indama, bila masa boleh guna modulasi? Indama tuqaddimu tarjama harfiyah nassan sahihan minan nahiyati tarkibiyah lakinnahu yatanafa ma'al dhawq al-'am lil-lughatil hadaf. Boleh diguna modulasi apabila terjemahan translation itu, kalau kita terjemah translation, dia boleh mengemukakan betul teks yang betul dari segi susunannya betul. Tetapi dari segi penggunaan di kalangan bahasa orang bahasa Sasa dia tak betul. Contohnya apa? Yang ni. Rumah tangga. Kalau kamu terjemah bait untuk rumah, tangga untuk sulam, betul
betul dari segi an-nahiyah at-tarkibiyah, betul. Tapi tak betul dari sudut apa? Dari sudut al-dhauq al-am lil-lughatil hadaf. Dari segi kepenggunaan di kalangan orang Arab, dia tak guna baitus salam, baitus sulam. Dia tak kata begitu. Jadi ada istilah lain iaitu al-hayah az-zawjiyah. Ya, maka itulah dia modulasi. Ya. Contoh lain, kaki tangan. Kamu pun terjemah kaki rijlun, tangan yadun. Kamu pun cantumkan dia jadi idhafah rijlul yad. Pita marap dengar. Kan? Sebab pada dia, pada Zauk Arabi dia, tak ada perkataan itu. Yang ada pada dia al-muwazzaf. Maknanya kita dah terjemah secara modulasi. Jadilah dia al-muwazzaf. Ya? Okey, contoh lain, kaki ayam. Kamu pun terjemah rijlun, kaki kan? Okay. Ayam. Ayam dalam bahasa Arab ada dua. Ayam jantan, ayam betina. So, kamu pun kata rijlud dajajah ataupun rijlud dik. Pita marap dengar. Sebab pada dia, dia tak faham. Zauk Arabinya tak ada. Yang adanya aqdam hafiyah. Aqdam hafiyah. Ya, contoh lain, buah hati. Buah ada dua perkataan mewakili buah. Fakihah ataupun samarah. Hati buka kamus qalbun. So kamu cantum fakihah al-qalb. Arab tak faham. Zauk Arabi tak ada. La yusta'mal hadzal mustalah. Sebab pada Arab dia ada istilah lain. Buah hati maknanya al-habib. Ataupun dia panggil apa? Sakin al-qalb. Itu istilah dia. So kat situ kita telah melakukan modulasi. Ya. Ini pun satu. Masqat ar-ra's. Masqat bila kamu terjemah maksudnya tempat jatuh. Ar-ra' kepala. So kamu pun terjemah tempat jatuh kepala. Orang Melayu tak faham. Tempat jatuh kepala, apa barang pula jatuh, kenapa jatuh kepala? Sebab orang Melayu pada zauk dia, zauk Melayui tak ada tempat jatuh kepala. Yang ada pada dia tanah air. Tempat asal kelahiran. Itu pada orang Melayu. Maka bila kita terjemahkan begitu, maknanya berlakulah kaedah modulasi tadi. Ya, modulasi. Contoh lain, belah bagi. Belah bagi. Bila awak kata secara harfi yang qasim wa yatawazza', belah bagi. Arab tak faham. Belah bagi ni maknanya yataraddad. Teragak-agak. Yataraddad. Itu kaedah modulasi. Tolak ansur. Tolak yadfa'. Ansur bat'. Kamu pun kata yadfa' bi bat'. Tak betul. Kena modulasi. Apa caranya? Tolak ansur maknanya yatasamah. Yatasamah. Begitu cara ya. Baik. Ini satu lagi. Ditangkap basah. Kan ditangkap basah. Baik. Bila kita terjemah harfi, kita akan kata qubida alaihi mablulan. Salah. Kita kena guna kaedah modulasi. Qubida alaihi mutalabbisan fi khalwa ghair syar'iyyah. Dah jadi panjang. Dah jadi 7 patah perkataan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan 2 patah perkataan ditangkap basah dalam bahasa Melayu. Maka itulah yang dikatakan kaedah modulasi. Baik. Yang keenam. Ya, kaedah keenam pula. Okey, tak banyak dah. 6, 7. Lepas tu habis. Okey. Winnie Enda Bernard kata, sekejap ya Ustazah ada masuk panggilan. Kita berhenti sekejap ya. Rehat 2 minit boleh? Okey, rehat 2 minit. Hello, Assalamualaikum. Ya, saya mak dia. Ya. Aha.
Dia dah pakai braces, cuma hari tu kami punya appointment bulan 4, klinik call tunda. Sampailah hari ni tak panggil-panggil. Belah atas. Bawah belum. Ha. Ha. Oh, lambat lagi kah? Risau pula. Saya sebab sepatut appointment bulan 4. Hari tu ni dah bulan 8. Ya, tak apa. Tak apa ya. Dia tidak memberi kesan apa-apa ke? Okey, so kalau nak tukar getah tu kena tunggu Dr. Suzy tu juga ke? Aha. Okey. So appointment bila boleh? Okey. Yalah. Betul. Ya betul, saya faham. Okay, so nak kena appointment bila tu ya? Ha. Ya ya. Ha. 11 September hari apa tu ya? Okey, Jumaat jam 8.45, insya-Allah boleh boleh. 11 September Jumaat 8.45 ya. Okey, insya-Allah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf Salam atas Ustazah. panggilan telefon dari klinik tadi saya kena angkat lah. Kalau saya nampak panggilan nama yang tak dikenali saya tak angkat, tapi sebab keluar klinik saya angkat. Okey, kita sambung kepada kaedah yang ke-6 yang dicadangkan oleh Vinay and Doublenet ya. Baik. Dia guna kaedah equivalence dalam bahasa Inggeris. Equivalence. Kamu hati-hati ya, kalau kamu baca buku, equivalence ini mewakili kepelbagaian konsep makna. Kat sini sahaja, dalam nota ustazah ni sahaja, equivalence merujuk kepada satu kaedah translation. Ya, kena faham tu. Sebab kalau kamu buka buku translation yang lain, kalau dia berbicara tentang equivalence itu dengan maksud yang lain ya. Kena faham tu. Sat lagi baca buku jadi mabuk ketum pula ya. Okey. Setiap perkataan yang diguna itu kita kena tahu dia merujuk kepada konsep apa ya. Jadi Vinay and Doublenet dalam buku dia kata salah satu kaedah dalam menterjemah ini adalah equivalence. Bahasa Melayu diterjemahkan persamaan. Bahasa Arab, inilah masalah. Dia ada 4 istilah mewakili equivalence. Ya. At-takafu', al-mu'adil, al-muqabil, al-mukafi. 4. Ya. Pening kita nak ingat ya. Okey, apa maksud at-takafu'? Apa maksud at-takafu'? Equivalence, persamaan. أوكي. يقصد بالتكافؤ استبدال التعبيرات الخاصة المألوفة في اللغة المصدر بتعبيرات مكافأة لها في الاستخدام ومستساغة في اللغة الهدف. Maksud dia apa? Equivalence, persamaan, maksudnya kita menukar ganti, kita replace satu ibarah yang khusus yang digunakan dalam bahasa sumber, kita tukar dia dengan satu ta'bir yang sama dengan dia yang digunakan dalam bahasa sasar. Okey, apa contohnya tu Ustazah? Panjang benong kau ni Ustazah kan?
Tayyib. Ustazah pergi kepada contoh kat bawah sebab ustazah takut kamu pening. Okey. Ustazah ambil contoh ni. Terima kasih. Orang Melayu kata terima kasih. Orang Melayu. Dah tu kalau kita nak terjemah Arab, kita kata qabul al-hub. Pita marab tu. Kalau kamu kata qabul al-hub, dia ingat kamu gila kat dia. Terima kasih. Bila nak terjemah ke bahasa Arab, dia akan jadi syukran. Bukan lagi qabul al-hub. Jangan cakap sembarang. Sebab bila kamu kata qabul al-hub, maknanya kamu gilakan dia tu. Jadi masalah pula. Jadi itu yang maksudnya tadi. Equivalence itu pada sudut pandang Vinay and double nut, kaedah equivalence ini yang ni. Ni. Menukar, mengganti satu ibarah yang khusus penggunaannya dalam bahasa sumber, iaitu terima kasih itu tadi, tukar gantikan dia dengan bita'abirat mukafa'ah laha fil istikhdam. Dengan satu ibarah yang sepadan dengan dia dari segi penggunaannya. Wa mustasarah fil lughah al-hadah, dan dia itu boleh diguna pakai dengan meluasnya di kalangan orang bahasa Sasa. Maka sebab itu, terima kasih pada kita orang Melayu, dia akan jadi syukran pada orang Arab. Ya, baik. Itu je nak pendek cerita ya. إذ يمكن أن تتفق اللغتان المصدر والهدف في تصوير حالة ما للتعبير عن واقع واحد. Kerana dia kata, ya, kalau mengikut teori universal linguistik, dia kata setiap bangsa itu mempunyai gaya bahasa yang sama dalam menggambarkan sesuatu keadaan. Kalau terima kasih ada pada orang Melayu, syukran ada pada orang Arab. Ya, begitu. Baik. Walakin biistikhdam wasail uslubiyah wa tarkibiyah mukhtalifah, tetapi dia hadir itu dalam keadaan menggunakan gaya bahasa yang tak samalah, ya. Tak sama. Okey. Wa ghaliban ma yakun at-takafu' za tabi'ah tarabutiyah ittihadiyah, syntagmatic nature. Ini kalau dalam teori universal linguistik, dia kata semua bangsa mempunyai konsep kesamaan, ya. Yang mana kalau dalam bangsa A adanya konsep A, maknanya dalam bangsa B ada juga benda itu. Itu syntagmatic nature, ya. Walidhalika tushakkilu aghlab at-takafu'at siyaran thabitah. Ya, dengan sebab itu biasanya, ya, benda-benda yang bersifat yang kita boleh terjemahkan dengan kaedah equivalence ini, dia melibatkan siyaran thabitah, satu gaya bahasa yang tetap, yang tak berubah. Terima kasih kat mana-mana pun terima kasih. Kalau kita ubah terima cinta, dia jadi lain. So dia sabitah, tetap. Wa tu'allaf ta'abir istilahiyah kal hikam wal amsal, dan kebiasaannya dia terbentuk daripada ta'bir-ta'bir istilahi, contohnya perumpamaan ataupun kata-kata hikmah. Ya, itu pun boleh digunakan kaedah equivalence, ya. Tayyib. Okey. Wa min hadzal muntalaq, ya, bertitik tolak daripada inilah dia kata ini tu apa? Syntagmatic nature tadi, ya. Kalau ikutkan teori universal linguistik, syntagmatic nature itu tadi bertitik tolak daripada konsep itu. Fal mutarjimu la yukallaf nafsahu ana al-muhakat. Translator tak payahlah susah-susah nak guna kaedah al-muhakat. Awit tatwi' atau tafkik al-ibarah wa tahliliha. Dia kata dalam isu yang ni, al-hikam wal-amsal wa ta'abir al-istilahiyah, translator tak payah susahkan diri menggunakan kaedah yang ni. Dah tu macam mana? Bal alaihi faqad an yabhath anit tariqah allati yuaddi biha ashab al-lughah al-hadaf. Ma'na dhalika.
Yang nak dibuat oleh translator ialah dia kena cari dalam bahasa sasar itu kaedah yang digunakan oleh orang bahasa sasar, apakah dia ibarahnya. Terima kasih. So dia equivalence dengan tadi afwan ya. Dia ada akan dia punya syukran tadi. Terima kasih, syukran ya. Maaf, afwan. Contohnya dia akan ada kesamaan antara bahasa dengan bahasa tetapi dengan takbir yang berbeza. Baik. Contoh lain, selamat jalan. Selamat jalan. Kita tak boleh terjemah aman, selamat jalan at-tariq. Tak equivalence. Yang equivalence-nya apa? Ma'assalamah. Ma'assalamah. Ataupun Arab kata sahabatuka assalamah. Baru equivalence ya. Baik, begitu juga selamat hari jadi. Kalau nak kira terjemah secara harfi, selamat aman hari yaum jadi ja'ala ke apa kan? Itu dah mengada-ngada kita terjemah dah tersasul-sasul lah tu. Tak equivalence. Sebab dalam bahasa Arab dia dah ada dah ibarah dia sendiri untuk mewakili selamat hari jadi. Eid, milad, Said. Itulah dia yang equivalence dengan selamat hari jadi. Contoh, maafkan saya. Arab dia kata apa? Min fadlik. Ataupun lau samahta. Dalam bahasa Inggeris, excuse me. Kan? Excuse me. Maafkan saya. Tapi Arab ada. Dia punya ibarah dia. Min fadlik. Lau samahta. So baru equivalence. Ya? Okey. من جانب آخر تعد ترجمة الأمثال والحكم مجالا مثاليا للتكافؤ. Dia kata dari sudut lain pula, ya, dianggap menterjemahkan amsal ataupun kata-kata hikmah ini satu bidang yang sesuai untuk kita gunakan at-takafu, equivalence ini, kaedah equivalence ini ya. Yu'akkid Newmark ala anna al-amthal wal hikam la yumkinu tarjamatuha harfiyan. Ini ditegaskan oleh Newmark. Newmark ini satu nama yang masyhur di dunia barat. Dia seorang translator. Ya, dia mencipta pelbagai teori dalam translation. So Newmark menegaskan apa? Perumpamaan, kata-kata hikmah, idiomatik punya frasa. Tidak boleh sama sekali kita terjemah secara harfi. Bal yajib mukafa'atuha biistibdaliha bimathal akhar mustaqil fil lughati al-hadaf. Yuaddi al-wazifah nafsuha allati yuaddiha al-mathal al-asli fil lughati al-masdar. Bahkan kita wajib mencari dia punya equivalence dia, persamaan dia dengan menukar ganti ya, perumpamaan yang mustaqil fil lughah al-hadaf, yang mana perumpamaan itu dia mesti mempunyai fungsi yu'addil wazifah nafsuha allati yu'addiha al-mathal al-asli fil lughah al-masdar, yang mana fungsinya mesti sama. Okey. Okey, contohnya apa? Contoh yang ni. Ni perumpamaan ataupun al-hikam. Orang Arab, dia kata, satu hikam dia, satu al-mathal dia, satu perumpamaan dia. Dia kata, sabaqa saifu al-adhal. Kalau awak buka kamu, sabaqa maknanya mendahului. As-saif maknanya pedang. Al-azal itu bunyi pedang. Kalau awak libas pedang, awak pernah ada parang tak? Kalau awak libas dia akan keluar satu bunyi sup. Macam tu kan. Itulah al-azal. Okey. Sabaqa saif al-azal yu'abbar an. Itu ialah dia menggambarkan tentang apa? Adam jadwa an-nadam ba'da fawat al-awan. Tak guna menyesal. Tak guna menyesal selepas benda tu dah berlaku. So, bila kita nak terjemah ke bahasa Melayu, kita kena cari equivalence dia. Nasi telah jadi bubur. Itulah equivalence dia dengan bahasa Melayu. Kita tak boleh terjemah harfi. Kalau kita terjemah harfi, dia akan jadi macam ni.
Nasi telah jadi bubur, dia akan terjemah harfi, dia akan jadi asbahal arus hizaan au syurbah. Tak betul lah jadi sebab dah tak equivalence dari segi apa tadi? Al-wazifah. Tak equivalence. So, mengikut Winnie Edal Bernard, bila kita nak menterjemahkan benda-benda yang bersifat budaya, al-hikam wal-amsal, yang nak ditukarnya ni, ni dia ni. Menukarkan perumpamaan itu, kata-kata hikmah itu dengan yang sepadan dengannya, yang mempunyai fungsi yang sama. Jadi begitulah terjemah. So kita tak boleh terjemah harfiah. Ini pun contoh yang seterusnya. Arab dia ada kata macam ni ya, masal dia. La yuldagh al-mu'min min hajar marratain. Yu'abbar an at-tanbih min adam al-wuku' marrataini fil khata' nafsi. Menggambarkan kepada mengambil perhatian agar tidak melakukan kesilapan yang sama. So orang Melayu dia ada satu perumpamaan dia, peribahasa dia, pisang tidak berbuah dua kali. Barulah equivalence dengan yang Arab itu tadi. Kita tak boleh terjemah harfi ni, ni terjemah harfi. Syajarah al-maus la tusmiru marratain, tak boleh terjemah begitu sebab ini melibatkan budaya ya. Jadi kamu carilah contoh-contoh lain dalam buku, banyaklah ya. Begitu. Baik, yang terakhir. Yang terakhir boleh dah lah balik kan. Yang terakhir. Mengikut Newmark, ada satu lagi kaedah terjemahan yang dia cadang, adaptasi. Adaptation. Bahasa Melayu kata penyesuaian. Arab kata at-tasarruf ataupun al-iqtibas. Okay. Yu'addu hadzal uslub al-had al-fasil baina tarjama wal ibda'. Gaya bahasa ini, kaedah terjemahan ini sebenarnya ialah dia yang menjadikan benteng pemisah antara terjemahan dengan mencipta benda baru. Fayumkinu lil mutarjim an yalja ila tasarruf. Translator boleh guna kaedah tasarruf ini, adaptation ini bila indama yantafi mawqif al-lughah al-masdar fil lughatil hadaf. Bila tu, okay, apabila ya suatu keadaan, kondisi tidak ada dalam bahasa Sasa. Contoh. Contoh. Okay, ada kat sini contoh. Ustazah ambil terus contoh. Ni Ustazah bolkan. Yang Ustazah bolkan. Ni tengok buka mata. Kalau siapa tidur bangun-bangun. Ini contoh dia. Okey, budaya orang Arab. Apabila dia terlalu gembira, terlalu sangat happy, bebenarnya happy, dia akan mengeluarkan suara. Aswat safiriyah tawilah litta'bir 'anil farah. Dia akan mengeluarkan suara. Ustazah pun tak reti nak tiru ya. Asal lagi lepas kelas Ustazah, antum taib. Okey, antum taib perkataan ni. Okey, az-zarradah. Az-zarradah. Taib dekat Google, tengok bunyi dia macam mana. So dalam budaya orang Arab, an-nisa tutlaq fi mujtama'at al-arabiyyah aswat safiriyah tawilah litta'bir 'anil farah. Yang mana dia panggil suara itu zarradah. Ini tak ada dalam kita orang Melayu. Kita orang Melayu mana ada keluarkan bunyi macam seakan-akan burung itu bila kita happy ada. Orang Melayu kalau buat gitu kata kita gila. Ya? Tak ada. Dalam budaya Melayu tak ada. Maka macam mana kita nak terjemahkan perkataan ni? Zarradah ni. Tak boleh terjemah sebab budaya tak sama. So, kita kena buat adaptation. Macam mana nak buat adaptation? Ya? Kita dah
mungkin kita boleh kata senyum kegembiraan. Ya, boleh. Tak naklah senyum kegembiraan, menangis kegembiraan. Suka sangat-sangat sampai menangis. Okay? Tak naklah guna menangis kegembiraan, menari kegembiraan. Okay? Ketiga-tiga ni, senyum kegembiraan, menangis kegembiraan, menari mewakili perkataan ni, zaradah. Kita dah buat adaptasi, penyesuaian. Okey. Menyanyi kegembiraan boleh juga. Ya, dah lari jauh ya. Okey, saya bagi contoh yang lain, bersanding. Bersanding satu budaya Melayu. Orang Arab kahwin dia tak bersanding, dia berjoget. Kita orang Melayu ada pengantin joget. Maknanya menggedi lah tu pengantin kan. Mana ada. Kalau kita punya budaya, kalau kahwin, bersanding duduklah pengantin lelaki perempuan tersengih kat situ tak bergerak langsung kan. Jengkereng kat situ atas pantai, atas pelamin tu kan. Budaya tu tak ada pada orang Arab. So kita nak terjemah apa bersanding. Tak boleh terjemah harfi. Kita kena guna kaedah ni. At-tasarruf, adaptation, penyesuaian. Bagaimana? Kita kena buat pentafsiran kepada apa itu maksud bersanding. Maka kita kata julus al-arusaini ala minassah. Meaning dia, bila kita buat penyesuaian, adaptation, dia tidak akan membawa maksud 100%. Dia hanya boleh carry maksud itu 50% sahaja. Sebab bila awak terjemah bersanding dengan julus al-arusaini ala minassah, itulah yang paling hampir tapi tidak berapa tepat. Minassah pada orang Arab, minassah ni pentas. Tapi kita pentas lain, pelamin lain. Sebab itu Ustazah katakan kaedah adaptation ini dia tidak akan boleh memindahkan makna yang bersifat budaya itu 100%. Yang boleh dipindah hanyalah 50% sahaja. Ya. So, Ustazah rasa cukuplah setakat tu. Yang lain kamu baca sendirilah ya. Baca. Dan biasanya kaedah penyesuaian adaptation ini ya. Kaedah adaptation ini biasa kita guna dia dalam benda-benda yang bersifat sastera. Menterjemah syair, menterjemah budaya. Itu kita biasa orang-orang translation dia akan guna kaedah adaptation ya. Penyesuaian. So, wallahu a'lam bissawab. Ya. Dah penat ya, nak pukul 4 dah ni. So, Ustazah akan masukkan dalam KLMS nota ini, bacalah dia ya, bacalah banyak kali ke apa kali ke. Sebab ya, amali terjemahan 1, amali terjemahan 2, kuis 2 berkait dengan benda ini ya. Berkait dengan benda ini. So, Baik Ustazah. Minggu depan Ustazah nak cek kelas sudah. Minggu depan kamu kena hantar pembentangan kan? Ya Ustazah. Kalau dalam jadual Ustazah. Okey. Minggu depan adalah kuliah terakhir. Kita masih berbaki satu lagi kuliah. Iaitu berkait dengan proses menterjemah. Jadi minggu depan adalah minggu terakhir kamu jumpa Ustazah. Ya, 1 hari bulan September tu. Okey. Cuma Ustazah bagi pilihan. Kalau Ustazah buat kuliah 1 September, maknanya itu ialah kuliah yang last. Dah tak jumpa dah lepas tu. Tak ada kuliah dah. Kalau tak nak 1 September, Ustazah bagi pilihan lain iaitu 8 hari bulan 9. Minggu yang seterusnya itu. So kalau nak cepat, kita habis jalan tu terus kan. 1 hari bulan 9, lepas pada tu tak jumpa dah lah. Ya, sebab minggu ke-9 minggu depan tu 1 hari bulan 9 kamu kena buat pembentangan, kamu kena hantar pembentangan dalam Telegram kan, grup Telegram. Lepas tu minggu 10 kamu ada amali terjemahan. Kamu buka KLMS sendiri, kamu dah tahu tarikh dia bila-bila. Minggu 11 kamu ada kuis 2, minggu 12 kamu ada amali terjemahan 2. Kemudian minggu 13 tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, 29 hari bulan 9, ya, kamu boleh fokus untuk ujian. Yang mana ujian akan dibuat pada minggu 14.
So maknanya kita akan Google Meet ini yang terakhir minggu depan dah kalau ikut jadual dengan Ustazah. Lepas tu tak ada dah lah. Bye-bye lah maknanya. Dan Ustazah pun tak kenal kamu, kamu tak kenal Ustazah kan sebab kita dah Google Meet ya. Cuma Ustazah harap kita punya grup tu jangan bubar sehingga sesi depan. Sebab sesi depan kamu ada lagi ke kamu dah konvo? Ini dah semester akhir ke apa kamu ni? Ya Ustazah, semester akhir. Maknanya tak ada peluang dalam nak jumpa Ustazah ya. Secara live. Ini secara maya ni. Oh, kalau COVID masih tu, maknanya ini last semester kamu, semester depan kamu tak masuk kuis dah lah ya? Lebih kurang gitulah Ustazah. Lebih kurang gitulah ya. Bukan lebih kurang, lebih banyak begitulah ya. Tak apa. Ustazah minta jangan left group WhatsApp sehinggalah tahun depan, sehingga kamu konvo. Supaya kita boleh lah kalau katalah insya-Allah kan kalau COVID ni dah reda, kan masa kamu konvo itu tahun depan bulan 8 tahun depan kamu konvo, kita bolehlah buat perjumpaan, buat makan-makan ke apa kan. Ustazah pun nak kenal juga kamu ni kan rupa parahnya macam mana, handsome ke tak handsome kan. Ini asyik dia tengok nama je, tengok dalam dalam Google Meet ni maknanya tak jelas pun, hitam ke putih pun kita tak tahu kan. So Buat nanti gambar kelas jangan InsyaAllah boleh Ustazah. jangan left group sehingga kamu konvo ya. Boleh Insya saya Allah boleh. ya kamu konvo nanti bulan 8 lah 2021 itu. Jadi Ustazah harap sangat-sangat kalau ini last sem, Ustazah harap fokuslah betul-betul supaya subjek ini lulus. Fokus betul-betul lulus ya. Supaya lulus. Ya, sebab kalau tak lulus, semester depan kena ulang. Bila kena ulang, jumpa Ustazah lagi. Dan kalau COVID tak habis, guna kaedah Google Meet ini lagi. Kan dah letih kita kan begitu. So Ustazah harap baca betul-betul nota, buat betul-betul dengan sepenuh jiwa supaya lulus saja ni. Ya, boleh konvo. Begitu ya. Okey, boleh InsyaAllah Ustazah. Boleh Ustazah, insyaAllah. So, kita boleh live lah kot satu persatu. So, Ustazah rasa minggu depan kita jumpa last ya. Lecturing untuk yang satu tajuk yang terakhir. Proses terjemahan. Boleh Boleh Ustazah. Ustazah Boleh. nak tanya. Boleh nak tanya apa tu? Soalan saya gini. Kalau contoh kalau ada segala persoalan ke, boleh tak kita buat Google Meet lepas kelas tu boleh je kan kan? Kalau macam ada yang tak faham. Boleh. Cuma ke secara formalnya kelas kita minggu depan last tajuk yang last itulah dia proses terjemahan. Cuma jika kamu Okey. rasa kamu perlukan perjumpaan Google Meet, kamu boleh set. Maknanya kita set mengikut jadual kelas kita 2 hingga 5 hari Selasa. Begitu. Baik Ustazah. Sebab kalau nak ambil hari lain, jam lain, Ustazah ada kelas lain. So payah juga ya. Baik Ustazah. Okey, so jangan lupa kamu punya hutang dengan Ustazah ya. Pembentangan, amali terjemahan 1, kuis 2, amali terjemahan 2, lepas tu ujian. Lepas tu habis. Ya. Banyak lagi tu. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Nak tanya, nota Ustazah dah upload dekat KLFS ke? Yang nota minggu. Syahmi mesti tidur tadi kan masuk Ustazah lecturing kan. Tadi Ustazah Ya dah ke? cakap kan. Tak maaf. Ustazah dah cakap Tak tadi. tidur Ustazah. Mesti tidur confirm ni tak dengar. Kan? Betul, tak Ustazah tidur. akan upload dalam KLMS selepas kamu left. Lepas left semua nanti Ustazah akan masuk KLMS. Kalau duduk Google Meet macam ni Ustazah tak boleh masuk KLMS. Sekejap Okey, baik lagi Ustazah. saya. Tak maaf. Okey.
Okey, boleh keluar ya satu-satu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Seorang perseorang ya. Supaya Ustazah boleh masuk ke LMS ya. Selagi Ustazah tak keluar kat sini. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Salam.